Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam keluarga Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Nur Buraidah Azizi binti Ismail dan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Namun sebelum saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, kita sendiri sudah sedia maklum akan kehidupan bermasyarakat sejak dari zaman dahulu sehinggalah zaman kini. Justru kehidupan bermasyarakat dalam Islam sering menjadi tanda tanya, terutamanya bagi mereka yang baru atau ingin berjinak-jinak dengan kehidupan Islam. Maka persoalan ini akan terjawab dalam forum kita pada hari ini bertajuk Sistem Masyarakat dalam Islam. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, lebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, panel pertama kita Saudari Farah Ain. Apa khabar saudari? Kabar baik, Alhamdulillah. Saudari moderator bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik sahaja. Seterusnya, panel kedua kita yang menunggu dari tadi, Saudari Saidah Najwa. Dipersilakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Dan panel yang terakhir iaitu panel ketiga yang tersenyum dari tadi, Saudari Nur Umaiza. Selamat datang saudari. Terima kasih kerana menjumpa saya. Bagaimana keadaan saudari moderator? Sihat? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Baiklah, sudah saya kenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Sebelum saya menyimpang jauh, soalan saya buat saudari Farah, panel pertama kita. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, pertama sekali, definisi masyarakat itu sendiri dari faktor bahasa. Perkataan masyarakat berasal dari perkataan Arab yang berbunyi syaraka, yusyariku dan musyarakatan yang bermaksud bersekutu, berkongsi, hidup bersama dan juga bermasyarakat. Manakala menurut Siti Ghazalba pula, beliau menyatakan bahawa definisi bahawa masyarakat ialah interaksi manusia dengan manusia melalui pemeliharaan interaksi yang teratur dalam kelompok. Baiklah, saya akan mengupas maksud masyarakat ini menggunakan Collins pula. Pada tahun 1983, Collins telah menyatakan masyarakat sebagai society dan community. Society bermaksud hidup bersama dengan orang lain, manakala community pula bermakna kumpulan individu yang hidup dan mempunyai nilai kebersamaan. Baiklah, berdasarkan ketiga-tiga makna masyarakat itu tadi, dapat disimpulkan bahawa masyarakat ialah manusia yang hidup bersama dengan orang lain dan mempunyai nilai kebersamaan melalui interaksi-interaksi harian yang berlaku. Suka saya memetik satu kata dari Ibn Khaldun berlandaskan bukunya Al-Muqaddimah, iaitu baginda berkata masyarakat penting untuk umat. Hal ini kerana ia merupakan satu kemestian manusia hidup bermasyarakat kerana manusia itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat hidup dan matinya adalah dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian, jika bermasyarakat itu kemestian bagi manusia, maka perlu ada peraturan yang digunapakai untuk mengatur perjalanan hidup dalam masyarakat. Jika tiada peraturan, masyarakat pasti hancur dan berpecah belah. Hal ini kerana peraturan yang ada akan mengatur batas-batas yang perlu dihormati untuk hidup dalam keadaan aman dan bermasyarakat. Namun begitu, peraturan yang ditetapkan haruslah selari dengan syariat Islam agar hak yang dapat diberikan kepada yang berhak. Baiklah, tak sempurna langit tanpa awan, tak sempurna hidup bermasyarakat tanpa peraturan. Kembali kepada saudari moderator.
Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Justru saya ingin bertanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah dasar masyarakat dalam Islam? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan dan soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Baiklah, kalau kita lihat, Islam melihat persoalan masyarakat sama seperti melihat persoalan individu kerana kedua-duanya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Kalau kita lihat, masyarakat ini terdiri daripada sekelompok individu yang diikat dengan satu ikatan. Saya tertarik untuk memberikan analogi agar kita lebih mudah untuk memahami konsep individu dan masyarakat itu sendiri. Individu ni kalau kita lihat, kita ibaratkan sebagai batu-bata dan masyarakat ini pula kita ibaratkan sebagai satu binaan. Kalau batu-batunya rapuh, maka hancur dan robohlah binaan. Kalau satu individu tu membuat hal dalam satu kelompok masyarakat, maka masyarakat itu akan porak-poranda. Kalau kita kaitkan dengan Islam, masyarakat ialah kelompok manusia di mana hidupnya terjaring dengan kebudayaan Islam. Dalam erti kata lain, kelompok ini akan bekerjasama dan hidup bersama berasaskan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya. Mestilah kita, masyarakat Islam, hidup mestilah berasaskan dan berpegang kepada apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang ditegaskan, kehadiran masyarakat Islam ini berfungsi antara lain sebagai wadah implementasi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita sendiri tahu masyarakat Islam bahkan yang dibina oleh Nabi Muhammad sekalipun bukanlah masyarakat malaikat. Maksud di sini kita ni manusia biasa. Ada kelemahan, ada kekurangan. Sebab itulah kita, masyarakat kita sendiri umat manusia ditujukan hukum-hukum Islam baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun sunnah. Tujuannya apa hadirin? Untuk memastikan kita masyarakat Islam meneladaninya dan sentiasa melakukan amar makruf nahi mungkar. Kerana inilah dasar masyarakat dalam Islam. Bahkan dalam Islam, orang soleh tidak boleh menikmati kesolehannya sendiri tanpa melakukan amar makruf nahi mungkar. Jadi kita tak boleh cakap kalau kita ni lantak hang lah hang nak buat apa. Kubur lain-lain. Tak boleh. Kita masyarakat Islam tak boleh soleh seorang diri. Kita kena ajak orang lain untuk melakukan kesolehan dan menolak kemungkaran. Saya tertarik untuk mengongsikan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangan. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisan. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Nampaknya saya sudah menerangkan dengan panjang lebar. Kembali pula kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Najwa atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Benarlah apa yang diperkatakan oleh saudari bahawa masyarakat dan individu ini saling berkait. Kalau saudari katakan ibarat bata dan bangunan, saya ingin mengatakan masyarakat dan individu ibarat irama dan lagu. Jika dipisahkan, pincanglah bunyinya. Baiklah, kita ke panel ketiga. Tetapi saya ingin bertanya kepada saudari Farah. Bolehkah saudari jelaskan ciri-ciri sistem masyarakat yang digariskan dalam Islam? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan. Baiklah, ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam, saya akan menekankan kepada 3 aspek utama. Pertama, pemilihan norma-norma akhlak. Baiklah, pemilihan norma-norma akhlak ini kita boleh berbalik kepada tunjang utama pembentukan nilai seseorang umat Islam, iaitu akhlak. Akhlak memainkan peranan yang penting dalam Islam dan pengaruh akhlak ini besar dalam pembinaan masyarakat dan juga sistem masyarakat itu sendiri. Tamsilnya, dalam pemakaian juga ada nilai akhlak mulia, dalam percakapan juga ada nilai akhlak mulia, bahkan dalam menulis dan mencatat juga ada nilai akhlak-akhlak mulia. Umum mengetahui dalam Islam ada ketentuan khusus dalam memelihara ataupun mempertahankan kemungkaran. Contohnya,
undang-undang rejam atau rotan 100 kali kepada penzina, masyarakat Islam mengenakan peraturan kepada wanita iaitu tidak boleh bergaul bebas dengan lelaki bukan muhrimnya dan berpakaian menutup aurat. Hal ini selari dengan sabda Rasulullah SAW iaitu baginda bersabda, ibarat sesama mukmin dalam kasih sayang, cinta, hubungan mereka itu bagai satu jasad. Bila sebahagian sakit, seluruh badan turut berduka dengan panas dan berjaga. Baiklah, aspek yang kedua adalah berpegang teguh dengan konsep keadilan. Konsep keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini termaktub dalam surah An-Nahl ayat 90. Terdapat juga beberapa ayat Al-Quran secara khusus memerintah umatnya untuk berlaku adil. Pertama sekali, surah Al-An'am pada ayat 152 telah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam percakapan dan dalam menimbang dan menukar. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 meminta umat Islam untuk berlaku adil dalam menulis dan mencatat. Yang terakhir adalah surah An-Nisa pada ayat 58 memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, melaksanakan hukum dan pendamaian. Baiklah, aspek yang terakhir adalah aspek kasih sayang. Orang-orang yang berkasih sayang itu dikatakan mereka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kasihanilah orang yang ada di bumi, nescaya yang akan mengasihanimu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Farah atas penerangan yang cukup jelas itu. Ingat ya hadirin, setiap yang ditetapkan oleh Allah itu mempunyai sebab-sebab yang indah. Baiklah, kasihan saya melihat pendengar ketiga kita, Saudari Umaiza yang menunggu dari tadi. Saudari, bolehkah saudari menyatakan kedudukan kekeluargaan dalam Islam? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih kerana mengajukan soalan tersebut kepada saya, saudari moderator. Baiklah, pertama sekali izinkan saya untuk menerangkan maksud kekeluargaan dalam Islam terlebih dahulu. Baiklah, keluarga dalam sistem Islam ialah satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak lelaki dan perempuan serta cucu. Okey, baiklah, melalui konsep ini, ia menunjukkan bahawa ciri keluarga ini adalah satu organisasi yang membiak sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-34 yang bermaksud mereka berkembang biak sebagai suatu zuriat yang sebahagiannya berasal daripada sebahagian yang lain. Baiklah, sekarang kita sudah faham tentang maksud keluarga. Seterusnya, untuk menjawab persoalan saudari bagaimana kedudukan kekeluargaan dalam Islam. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat dari sudut suruhan agama untuk berkahwin atau membina keluarga untuk mengelakkan zina. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang bermaksud, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahawa Islam menyarankan umatnya untuk berkahwin untuk mengelakkan maksiat zina tersebut. Islam juga tidak melarang umatnya untuk saling berjalin kasih, tetapi haruslah pada landas yang betul, iaitu dengan membina ikatan perkahwinan, iaitu dengan membina keluarga. Seperti itulah menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan kekeluargaan dalam Islam. Seterusnya kita beranjak kepada hak-hak suami dan isteri dalam organisasi keluarga menurut Islam. Sebagaimana yang kita tahu, Islam ni sangatlah mengangkat kedudukan wanita kan. Sejak dari zaman Rasulullah pun memang kedudukan wanita ni sangat dijaga oleh Rasulullah. Jadi wanita ini dianggap sebagai satu insan yang sangat memerlukan jagaan yang rapi dan perlu diberikan perhatian yang lebih kerana sifatnya perempuan adalah kelembutan. Jadi begitulah kedudukan wanita sehinggalah zaman sekarang dan kedudukan wanita ini masih dijaga sehinggalah mereka melangkah ke arah perkahwinan. Dalam Islam, agama ini telah menetapkan suruhan wajib untuk meletakkan mas kahwin dan nafkah serta bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Ketiga-tiga aspek ini telah dinyatakan dalam Al-Quran Karim.
Hak-hak ini wajib ditunaikan oleh suami. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan mas kahwin mereka sebagai pemberian wajib. Melalui perkara yang saya bangkitkan daripada isu yang saya petik daripada nas-nas Al-Quran ni, jelaslah bahawa menunjukkan kedudukan kekeluargaan dalam Islam sangatlah tinggi kerana setiap suruhan itu diterangkan oleh Allah dengan satu persatu. Hal itu menunjukkan bahawa hal kekeluargaan atau perkahwinan ini bukanlah suatu perkara yang remeh dalam Islam. Itu saja dari saya. Berbalik kepada saudari moderator. Terima kasih saudari atas penjelasan dan penerangan yang cukup jelas dan padat itu. Saya tertarik apabila saudari Umaiza mengatakan bahawa Islam mengangkat kedudukan wanita. Saudari Najwa, apa pula pandangan saudari berkaitan perihal ini? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas peluang yang diberikan kepada saya. Kalau kita lihat kedudukan wanita dalam Islam ialah sama dengan kedudukan lelaki. Di mana kalau kita lihat pada zaman jahiliah, martabat wanita pada tahap yang sangat rendah. Hingga kan kalau ada bayi perempuan lahir, ditanamnya hidup-hidup. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa bayi perempuan ini membawa malang dan sial dalam kehidupan seorang. Buktinya dalam surah An-Nahlu ayat 58 dan 59 bermaksud, dan apabila dikabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita. Sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil berfikir adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Jadi kalau kita lihat sendiri, mereka memang akan berasa malu apabila dapat anak perempuan. Merasa perkara itu ialah perkara yang buruk. Sedangkan kalau kita lihat pada zaman sekarang, selepas kedatangan Islam, dapat anak tak kira anak lelaki, anak perempuan, semua yang akan gembira. Kalau kita lihat selepas kedatangan Islam, Allah angkat martabat wanita. Dari dianggap hina, dilayan seperti pelacur, menjadi seorang manusia yang benar-benar manusia. Dilayak dengan benar-benar manusia. Boleh mewarisi harta, memimpin dan sebagainya. Punyalah mulia wanita ini dalam Islam. Hingga kan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka." Maksudnya, ibu kamu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Kemudian ibu kamu lagi, ibu kamu, kemudian bapa kamu. Lihat tak betapa tingginya martabat wanita dalam Islam, sampaikan Rasulullah suruh orang berbuat baik kepada ibu. Bukan sekali, tapi 3 kali barulah disebut bapanya. Bukan itu sahaja, malah Allah juga telah melarang kita mempusakai wanita dengan jalan paksa serta menyusahkan mereka. Allah mengangkat martabat wanita dengan menggariskan panduan-panduan kepada wanita seperti panduan menutup aurat, menjaga tingkah laku dan sebagainya. Jadi kita sebagai wanita Islam, buatlah apa yang Allah suruh. Jagalah aurat kita dengan sebaik-baiknya. Sampaikan bila kita meninggal sekalipun, Islam menjaga aurat kita, menjaga aib kita. Bila kita lihat jenazah wanita dikafankan sebanyak 5 lapisan, tapi lelaki 3 lapisan. Sebab apa? Untuk menjaga kemuliaan wanita. Tapi kita lihat masa kini ramai yang tak kisah pasal perkara itu. Sedarlah ya anak-anak muda, wanita-wanita, supaya kita berubah ke arah yang lebih baik. Dengan ini jelaslah bahawa Islam telah mengangkat martabat wanita dan tak membezakan mereka dengan lelaki, khususnya dalam perkara-perkara membabitkan ibadah. Itu sahaja dari saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Najwa atas penjelasan yang diberikan. Sebelum kita mengundur diri, saudari Umaiza, boleh saudari berikan pendapat berkaitan kewajipan Muslim terhadap masyarakat? Dipersilakan saudari.
Baiklah, terima kasih saudari moderator. Untuk menjawab persoalan saudari, seperti yang kita tahu, setiap seorang daripada kita ini adalah merupakan seorang pemimpin kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahawa setiap kamu pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap kepimpinanmu dan orang yang kamu pimpin. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah sama-sama memimpin saudara kita untuk saling membuat kebaikan sebagaimana ajaran Islam, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, janganlah kita nak buat kebaikan tu kita hanya fokus kepada diri kita sahaja sendiri. Kita patut lihat sebab kita punya tanggungjawab untuk mengajak orang ke arah kebaikan, sebab dalam Islam pun telah gariskan, menetapkan kita ni, setiap satu orang daripada kita ni adalah seorang pemimpin. Okey, dalam sesebuah organisasi masyarakat, seharusnya kitalah yang menjadi penggerak atau pencetus kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada agama. Janganlah kita fikir, nanti aku tak ajak dia, nanti orang lain lah ajak dia, macam tu. Kita tak boleh fikir macam tu. Kita kena fikir aku yang kena ajak dia, sebab kita dah tahu yang kita punya tugas tu memang kena memimpin. Okey, sebagai contoh mudah, jika kita lihat seseorang itu membuang sampah. Contohlah kita pergi taman ke, tiba-tiba nampak seorang tu dia buang sampah. Jadi kita bolehlah tegur kat dia, awak tak baik buang sampah sebab mencemarkan alam sekitar. Sekecil-kecil perkara itu boleh menyebabkan orang, sekecil-kecil perkara itu adalah menunjukkan kita sedang menjalankan tugas kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Okey, dan sekecil-kecil perkara itu juga boleh menggerakkan hati mereka untuk terus melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hal ini menunjukkan bahawa kewajipan mengajak kepada kebaikan dalam masyarakat ini bukanlah hanya tertumpu pada sesetengah individu sahaja, tetapi kepada setiap seorang insan yang hidup di atas muka bumi ini. Namun begitu, saya sedar bahawa bukanlah semua orang ada kemampuan untuk berani menegur atau mengajak ke arah kebaikan. Tambah lagi jika individu itu orang lebih tua daripada kita ke dan sebagainya. Oleh itu, Nabi Muhammad telah meletakkan panduan dengan bersabda yang bermaksud, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemah iman. Maksudnya kalau kita lihat orang tu buat kemungkaran, kita tak berani nak tegur dia. Kita rasa kita tak mampu nak tegur dia, nak ajak dia ke arah kebaikan. Tapi kita boleh mendoakan orang tu supaya dibukakan hati, boleh senang untuk diajak ke arah kebaikan. Sebab itulah Nabi cakap, jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian itulah adalah selemah-lemah iman. Oleh itu, saya kira penerangan saya ini menjawab persoalan saudari tentang kewajipan Muslim dalam masyarakat. Berbalik kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Umaiza dan tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pengetahuan masing-masing. Semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini tidak masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sekian sahaja pada hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.